Kita mulakan kuliah malam ni. Nah, sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bara islamu ghariban wa sayauhu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang-orang yang asing. Alhamdulillah. Kita panjat puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya hormati, imam kita, seluruhnya tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini setelah kita bercuti panjang selama 4 bulan tersilap saya. Okey, jadi kat sini inilah kuliah pertama lah. Tempat lain dah lama mula dah. Tempat lain dah lama mula daripada minggu yang kedua hari tu. Minggu kedua hari tu dah start dah kuliah. Minggu kedua bulan ni lah. Ini dah minggu yang keempat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan, kekuatan kepada kita tuan-tuan. InsyaAllah dapatlah kita hadir dalam majlis ini untuk kita sambung kuliah kita, kitab Bidatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Dan kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan adab-adab tidur tu tak? Bab yang ke-10 kan? Dalam tajuk ada adab melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan dalam tajuk kecilnya ada adab tidur, adabun naum. Dalam bahasa Arabnya adabun naum, mana adab dalam tidur. InsyaAllah baris berapa tu? Mana? Begitulah naklah. Okey, insyaAllah. Qala musannifun Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah beri manfaat insya-Allah ilmunya dalam 2 negara, itulah dunia dan akhirat. Kata musannif, begitulah hendaklah engkau menasihati dirimu setiap hari, kerana jika engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin
engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti dia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Nescaya engkau akan bergembira apabila engkau mati nanti. Nescaya engkau akan gembira apabila engkau mati nanti, dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal. Pasti engkau akan menyesal. Kerana kematian akan datang menemui pada masa yang tidak pun disangka-sangka. Faham kan? Sekali lagi diulang. Begitulah naklah engkau menasihati dirimu setiap hari. Mana kita kena nasihat diri kita lah. Kadang-kadang kita lupa lah, kadang kita lupa, terlalai, alfa dan sebagainya, disebabkan oleh pelbagai kenikmatan kehidupan ni, dunia lah, istilah kita dunia kan. Jadi kadang-kadang kita terlupa. So nasihatkanlah diri kita. Itu pun kalau boleh kita nasihatkan diri kita. Kalau tak boleh, siapa nak nasihatkan? Betul tak? Orang lah, orang lain lah. Mana orang terdekat dengan diri kita lah akan menasihatkan. Itu sebabnya pentingnya kita ni cari kawan yang baik, sahabat yang baik dalam kehidupan kita. Orang yang boleh menasihati kita bila kita terlupa dan terlalai. Faham kan? Habis kalau tak ada orang lain, Ustaz, semua jahat, semua dogi je. Kita lah kena nasihat diri kita sendiri ya. Gitu. Begitulah naklah engkau menasihati dirimu setiap hari. Kerana jika engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi. Mungkin kita anggap panjang lagi nyawa ni, muda lagi lah kita, muda lagi. Baru 30 tahun, baru 40 tahun nak ambil lagi mati ni. Okay? Orang sebelah kita tu umur dah 80 tahun dah. Gak dia dulu mati dulu. Tup tengok siapa mati. Kita dulu mati. Nauzubillah min zalik kan. Tak dapat kita nak jangkau dah. Jadi itu sebabnya mesti ada persiapan. Setiap masa dan ketika mesti ada persiapan. Jangan terlupa dan terlalai. Walaupun sesaat dah. Tapi nak buat macam mana? Manusia ni memang selalu lupa. Bahkan kau mentakdirkan bahawa mungkin kau akan hidup 50 tahun lagi, lalu kau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti dia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Nampak? Diri sendiri nak bagi nasihat pada diri sendiri. Masalah melantun dia balik dah. Melantun. Macam kita baling bola kat dinding lah. Kan? Kita baling bola kat dinding. Kemana pergi bola tu? Bola tu kena kita balik, melantun ke kita balik. Ataupun melantun entah ke mana-mana lah. Tapi kalau kita baling bola kat air, pada tempat yang lembut, ke mana bola tu? Dia tak akan bergerak ke mana-mana. Dia akan pergi ke situ. Mana memberi kesan dan bekas lah. Kalau seandainya kita bagi nasihat kepada orang-orang yang jiwa dia lembut, senang kan, nasihat tu senang dengar. Jadi doa lah banyak-banyak, mudah-mudahan contohnya kita dapat anak-anak yang soleh, anak soleha, cucu-cucu yang soleh, soleha, senang dengar cakap. Ini susah. Dia cakap 10 patah, dia jawab 10 patah, dia jawab 20 patah. Dia lagi pandai. Dia mengajar Tok Puan ni. Dia lagi pandai pada Tok Puan ni. Baik. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan taatan, nescaya engkau akan bergembira jika engkau mati nanti dalam kegembiraan, dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahan. Kan? La nihayatalah. Kan? La nihayatalah, mana kegembiraan yang tidak ada kesudahan. Tentu nanti masuk syurga lah.
Kemudian, tetapi jika kau suka menangguhkan ketaatan, kan ada orang suka tangguh biarlah dulu, kejap libatlah. Nantilah, masa lama lagi ni, waktu masih ada lagi. Biasa macam tu lah. Anak-anak kita kan, ada cucu kita suruh semayang kan, suka menangguhkan solat. Kadang dia tengok pada Wan Ngatuk. Wan Ngatuk suka lewat tangguhkan solat. Mak ayah dia, Umi dengan Abi suka menangguhkan solat. Jadi anak pun suka menangguh solat. Dia tengok mak ayah suka tangguh solat, dia pun suka solat. Tapi kalau kita copek solat, jadi anak kita sebanyak akan terkesan. Dia mesti nak cepat juga. Cepat mak Umi Abi nak cepat. Atuk kawan dia solat semayang cepat. Jadi dia pun cepatlah. Boleh kan? Baik, seterusnya. Kerana kematian akan datang menemui pada masa yang tidak disangka-sangka. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika itu kau pasti akan menyesal, kerana penyesalan yang tiada ada kesudahan, dan naklah engkau selalu mengganti kata perpatah Arab. Apa kata perpatah Arab? Dia kata wa innas sibah yuhmadu qaumus sura. Wa indas sibah yuhmadu qaumus sura. Dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Apa maksudnya tentang pepatah ini? Maksudnya kumpulan yang berjaya berjalan di waktu malam, mereka akan sampai ke tujuan di awal pagi. Lain halnya dengan kumpulan yang suka tidur pada waktu malam. Lain pada kumpulan yang suka tidur waktu malam. Mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Mereka jauh tinggal di belakang. Kenapa? Kerana ibaratnya macam dunia lah. Dunia ini terpedaya dengan dunia lah. Terpedaya dengan dunia, terpesona dengan dunia dan sebagainya. Akhirnya tak sempat nak mencari bekalan. Sama juga ibarat ni macam kata kita hidup dalam dunia ni macam kita menaiki satu kapal lah. Satu kapal ataupun satu bahtera, kemudian berlabuh di satu tempat. Maka nahoda kapal kata turun, semua kena turun pergi cari bekalan. Jadi semua turun lah. Kerana tak lama lagi kita akan berlayar lagi. Jadi mana-mana penumpang yang beringat, dia akan turun daripada kapal cari bekalan lah. Cari bekalan, cari beras ke, cari kunyit ke, cari gula ke, cari makan ke, biskut ke, apa kan. Kenapa? Kerana kapal akan berlayar lagi. Di atas kapal tidak boleh berkongsi makanan. Maklumlah COVID. Tetap COVID-19. Sebab kalau COVID, jadi tak boleh share makanan, tak boleh share pakaian. Semua tak boleh share. Kena semua sendiri-sendiri. Itulah ibaratnya tuan. Jadi mana yang beringat tu dia cari bekalan. Tak adalah terpedaya dia. Yang tak beringat tu dia terpedaya lah. Nampak ada dangdut ke, ada disco ke, ada singgah lah dulu. Dia bersonok-sonok lah dulu. Minum-minum kan, mabuk-mabuk, kalau macam-macam lah. Melayani JRU dan sebagainya. Minum arak. Sampai ketika dah masanya, nahoda kata kita akan bergerak balik, kapal akan berlayar. Ya ada yang mengambil peringatan tadi, senang latih dia, semua kelengkap dah siap. Makanan-makanan semua dah siap, dah pack barang. Yang tak siap ni macam tu lah. Jadi dalam kapal nanti dia tengangur lah. Orang ada makanan, dia tak ada makanan. Macam tu lah ibaratnya tuan. Jadi mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan berjaya, yang menggunakan masa mereka dengan bijak. Okey. Manakala kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang akan mengalami kerugian dan juga penyesalan. Penyesalan. Jadi nak jadi kumpulan pertama ke kedua. Itulah kata-kata pepatah tadi, wa innas sibah yuhmadu qaumus sura. Dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada waktu malamnya. Dan Rasulullah SAW juga ada menyebutkan
Apabila kamu berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Iza amsaita fala tantasiru masa. Fala tantasiru sibah. Iza asbahta fala tantasiru masa. Bila kamu berpetang-petang, jangan tunggu ke pagi. Bila kamu berpagi-pagi, jangan tunggu ke petang. Jangan tunggu ke malam. Itu maknanya minta pada kita itu cari bekalan. Jangan tunggu, jangan suka menangguhkan. Baik. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan itu menjadi kenyataan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kata musannif, wala ta'lamunna naba'u ba'dahin. Surah Sad ayat 88. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Wala ta'lamunna naba'u ba'dahin. Selagi kamu akan tahu kan jawapan segala perkhabaran-khabaran yang diceritakan pada kamu. Setelah kamu selesai kami menyebut susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang, puasa dan adab-adabnya, dan sembahyang berjemaah serta adab-adab sembahyang berjemaah. Wis. So sekarang kita masuk tajuk yang baru, adab-adab mengerjakan solat. Adab-adab mengerjakan solat. Baik, insya-Allah. Sebenarnya kita lihat adab-adab mengerjakan solat. Jalan tak tu? Jalan. Ada bersolat. Ada mengerjakan solat. Apabila kau telah selesai bersuci daripada najis pada badan. Wa iza furigat ba'da taharatul hadas wal asghar wal akbar. Apabila kamu telah selesai bersuci pada hadas dan najis pada badan dan pakaian dan tempat tinggalmu, tempatmu, dan kau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat bagi lelaki dan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan, maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki, dan berdirilah dengan tegak, kemudian bacalah olehmu surah An-Nas sampai pada akhirnya. Bacalah surah An-Nas. Bila kita dah selesai prepare kita mengerjakan solat dengan kita pakai pakaian yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, pakaian putih, sebaiknya pakaian putih lah untuk solat. Lepas tu berwuduk dengan wuduk yang sempurna, sucikan daripada hadas besar, hadas kecil dan sebagainya. So kita prepare, siaplah, bersedia untuk mengerjakan solat. Lutut aurat kalau lelaki lutut sehingga pusat. Tapi dalam solat takkan nak tutup pusat lutut je ustaz, kan? Pakaian. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda khuzu di masjid. Apa maksudnya? Ambil oleh kamu akan perhiasan kamu. Ambil oleh kamu kan pada setiap kali nak kerjakan solat, maknanya persiapkan diri kamu dari segi pakaian. Pakaian kita naklah pakaian yang sempurna, pakaian cantik, bersih, dan Tuhan yang agung itulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mempelekehkan pakaian kita. Maka naklah kau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit antara dua kaki. Sebaiknya kalau renggang tu lebih kurang dalam ukuran sejengkal. Shibran, sejengkal. Kalau dalam kitab Inatul Talibin disebutkan bahawa contohnya bila kita sujud tu, itu jaraknya dalam
sejengkal jarak dia. Jangan kecil. Kan makan ruang. Makan ruang kan. Kan ambil side orang. Maklumlah kan kaki dia tu besar. Badan pun semangat, jadi tu komen ambil side dia, ambil ruang dia solat. Janganlah macam tu. Orang juga. Ini nasib baik PKP ni boleh jauh. Kalau tak PKP, kan semua duduk diri dekat-dekat kan. Rapatkan sau sufufakum. Kan, rapatkan saf kamu. Ni ketika PKP ni tak boleh nak rapatkan. Jarangkan saf kamu. Baik. Jadi lepas tu kita baca surah A'udzu birabbin nas. Baca A'udzu bin nas ni salah satunya untuk menghindarkan daripada godaan syaitan. Godaan ni memang dia suka. Syaitan pun banyak jenis kesan. Dalam solat pun ada juga syaitan yang mengganggu kita punya. Dia akan mewas-waskan. Apa yang kita baca tu dia was. Baik, engkau baca surah tersebut untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk, kemudian hadirkan dan kosongkan jiwa pada sebarang penyakit was-was. Fikirkan bahawa sedang berdiri di hadapan Tuhanmu, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya Allah, maka naklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya kabut dengan wahbasunya, bisikan syahwat dan juga hawa nafsu dan sebagainya. Malulah. Malu tak kita tadi kalau kita solat berserapai ke berserapai ke, kan, hati pun tak tenang, fikiran pun tak ke mana. Sepatutnya kita pula tak tahulah kalau ada orang tak malu. Kerana kita berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan raja pun kadang-kadang kita teliti, tu tak? Kita duduk depan raja, berdiri depan raja. Risau kita kan, mana yang tak bunuh orang. Risau kita kan tersilap langkah ke, kan? Murka pada kita. Ini Allah Tuhan sekalian alam, patutnya lebih lagi kita. So kena prepare baik mungkinlah kita nak mengerjakan solat. Salah satu tadi kita baca kan qul a'udzu, ataupun 3 qul pun boleh, tak masalah. Ataupun kita baca a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Baca. Baik, dan ketahuilah bahawa Allah SWT mengetahui segala rahsiamu dan melihat di dalam hatimu, dan Ia hanya yang khusyuk dan penuh rendah diri. Kan? Tahu rahsia kita. Kawan kita sebelah tahu rahsia kita. Bukan main lagi dia solat kan? Dia tak tahu hati tak mana kan. Sebab kadang-kadang kita solat tu kadang kita terlupa dah. Nak rakaat ke berapa ni? Kita jadi imam kadang-kadang terlupa tu kan. Kita tanya Imam Hafiz tu, kadang terlupa rakaat ke berapa dah. Sembahyang raya pun kadang dia punya takbir terlupa. Sembahyang raya takbir itu banyak 7 kali. Rakaat kedua kita takbir 5 kali. Rakaat pertama tu okeylah lagi. Masuk rakaat kedua terus baca Fatihah. Terus baca Fatihah sampai pada habis. Habis macam mana tu ustaz? Sah ke tak tidak sembahyang raya tu? Sah. Sembahyang raya tu sah. Kerana takbir itu adalah sunat.
Tangi dengan kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa ta'ala billahil azim. Boleh lah. Tapi kalau dah terlupa nak buat macam mana, takkan nak bostan balik. Kan. Dia bostan balik kan orang pun dah kelang kabut. Orang bostan balik. Tuan, sembahlah Tuhanmu akan engkau melihatnya, dan jika engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah dalam hatimu bahawa Tuhanmu melihat segala perbuatan ataupun amal kamu. Jadi kita kena persiapkan diri kita betul-betul bila kita nak mengerjakan solat. Solat ni di awal waktulah yang paling baik. Bila kita solat di ujung waktu, itu yang kadang-kadang tak khusyuk. Kadang-kadang tak khusyuk. Kenapa? Kita kena lebih mementingkan urusan-urusan dunia dahulu. Bila urusan-urusan dunia tak selesai, itu yang terbawa dalam solat. Solatkan barulah kita uruskan urusan dunia. Ya, sebaik mungkin. Malahan Nabi SAW juga kan pernah ditanya, ya Rasulullah, afdal, wahai Rasul. Apa jawapan baginda Rasulullah alaihi wasallam? As-salat semayang pada awal waktu. Apakah lagi Rasulullah? Summa ayu afdal, apa lagi yang paling baik ya Rasulullah? Birru walidaini, kan? Ibu bapa. Kemudian yang paling baik, jawab al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Di kat situ kita nampak, rupanya walaupun jihad tu bagus berjihad, tapi bila compare dengan solat, rupanya solat lagi hebat lagi. Solat tu lagi tinggi dia punya ranking dia. Dia berbanding dengan jihad tadi, berbanding dengan buat baik dengan mak bapak. Jadi mak bapak tu jatuh ranking nombor 2, ranking nombor 3. Solat daripada awal. Baik, seterusnya, tak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini punca daripada kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita dan hati kita tidak hadir, kita tidak khusyuk kepada Allah, kan? Itu menyebabkan kalau ada disebut dalam kitab tauhid dan kitab fiqh, dalam kitab fiqh menyebutkan bahawa apabila kita solat, maka kita naklah salah satu istilah kita tempat sujud. Mestilah kita memandang pada sujud. Hatta sekalipun kita dalam keadaan sujud, dia kata. Sebut dalam kitab Minatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, kan, sekalipun kita dalam sujud itu sunat juga kita melihat kepada tempat sujud. Tak perlu kita memejamkan mata. Dia kata. Walaupun ada yang memejamkan mata ketika sujud. Yalah ustaz dah sujud, nak pandang apa lagi? Golap je ustaz, kan? Golap pun pandang juga lah tempat sujud. Dah memang itulah dituntut. Sampailah kita habis solat, kan? Kita disunatkan, ditekan. Bukan sunat saya ditekan, lihat pada tempat sujud. Pemikiran kita tu menumpukan pada dalam solat. Kita memandang ke atas ke, kita memandang ke kiri, ada daya tarikan. Ingat pada benda-benda dunia. Baik, seterusnya, jika ada orang yang soleh daripada keluargamu yang sedang memerhati dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu kau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya, dan segala anggota menjadi tenang di harapannya. Oleh itu kembalilah kau menasihati dirimu
dengan katakan pada dirimu, wahai nafsuku, wahai nafsuku, tidak akan kau merasa malu kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Betapa kau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba-Mu. Apabila manusia itu meneliti sembahyangmu, engkau boleh khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya manusia, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa yang dapat memberi sebarang kemudaratan dan kemanfaatan kepada kamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Tuhanmu yang mengetahui segala sirmu, sir mana rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa khauf, takut kepada kebesaran Allah. Apakah Allah Ta'ala lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang daripada hamba-Mu? Maka alangkah besarnya kezaliman dan alangkah besangatan jahilnya dirimu, dan alangkah besarnya pemusuhan terhadap dirimu sendiri. Nampak? Dalam kata-kata nasihat ni disebut di situ bahawa jangan kita lebih takut kepada manusia, sehingga bila kita solat tu kita khusyuk kepada manusia. Kita buat solat dengan sebaik mungkin, tapi kena manusia. Kena ada orang memerhatikan kita. Bukan kita khusyuk tu bukan kerana Allah. Takut ni nanti jadi sembahyang kita tu besok kosong aja, sia-sia sajalah kita solat, sedangkan tidak ada nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi naklah sebenarnya kita malu pada Allah. Manusia kadang tak tahu rahsia kita. Kalau dah tahu rahsia pun tak banyak. Kalau kita tak cerita rahsiakan kita pada orang, orang pun tak tahu rahsia kita. Tapi Allah Ta'ala kita tak cerita rahsiakan pada Allah pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu rahsia kita daripada A sampai Z. Masya Allah tuan-tuan. Sebabnya kita kena lebih malu kepada Allah berbanding malu kepada manusia. Oleh itu maka rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Nampak? Oleh itu hati kita ni sentiasa kena rawat lah. Kena rawat. Kena sental. Ataupun mujahadatun nafsi disebut dalam kitab tasawuf tu. Salah satu cara kita nak melakukan ketaatan ni mesti ada mujahadatun nafsi. Maknanya kata melawan hawa nafsu lah. Kerana hawa nafsu ni memang ngajak benda tak elok je. Tak ada benda yang baik dia ajak lah. Baik. Dan sebenarnya kau tidak akan bolehi apa-apa yang di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Nampak? Sembahyang yang dikerjakan keadaan lalai dan lupa, sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakan sembahyang kita lah. Sebabnya bila kita habis solat tu, kita banyakkan istighfar pada Allah. Paling tidak pun 3 kali istighfar lah. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar sehari semalam berapa kali? 100 kali kan? Ada perawat riwayat menyatakan 70 kali Nabi istighfar. Kalau kita solat, kita berapa kali kita istighfar? Lepas solat tu berapa kali istighfar? 3 kali kan? Cukup tak? 3 darab 5 kali sembahyang. 5 kali 3 15 kali pun 15 kali. Tak cukup kan? Jadi kena banyak, tambah lagi lah. Tambahlah sendiri. Tambahlah sendiri. Okay? Kalau Nabi boleh buat sampai 100 kali, so kita kena target macam mana dapat 100 kali. Kalau boleh lebih 100 kali lah. Kita kena set lah masa kita. Kita sendiri kena set masa. Takkan orang nak setkan masa kita lah. Imam hanya boleh setkan masa selepas solat je 3 kali. Lepas solat 3 kali, tu lah. Lambik ya kan, panjang ni baca kau, orang dah mengelisah. Kan? Panjang bona lah Imam Hafiz ni baca. Wirid panjang bona, tak habis-habis lagi lah. Dia nak copek lah tu. Kan?
Jadi tambah sendirilah, betul tak? Seterusnya, maka timu telah hadir, maka jangan kau lupa membaca iqamah walaupun jikalau kau hanya sembahyang sendirian. Masya-Allah. Jadi jangan kita lupa membaca iqamah ataupun qamat, kan? Walaupun kita hanya sembahyang seorang diri. Habis perempuan ustaz, perempuan qamat je lah. Perempuan tak boleh azan kan? Kalau dia nak azan di kalangan dia sahajalah. Dalam kampung tu semua perempuan je. Kan? Daripada anak dara sehinggalah kepada jenda-jenda. Kan? Jadi semua perempuan je. Bolehlah dia azan, dia perempuan je dalam tu. Tak ada lelaki, seorang lelaki pun tak ada. Tapi kalau ada lelaki dalam tu, itu yang jadi makruh. Ada lelaki, sebab lelaki ada, apa guna lelaki? Kalau lelaki kau azan lah. Perempuan ni kamat je. Betul tak? Dia sebut dalam kitab-kitab fiqh tu. Mana kalau dalam perkampungan tersebut itu yang ada hanya golongan perempuan saja. So macam mana boleh tak dilaungkan azan? Boleh lah. Kerana yang mendengar tu perempuan saja, tidak ada lelaki. So, kalau seandainya ada lelaki, lelaki lah yang kena azan. Lelaki tak sadap suara ustaz, perempuan sadap. Lelaki lah sadap. Sadap kau tak sadap kau suara. Lelaki lah azan. Gitu. Baik, dan apabila kau sembahyang berjemaah, maka hendaklah kau azankan, kemudian diikuti dengan iqamah. Lalu kau berniat, maka kata ulama dalam hatimu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Usalli mana uaddi. Uaddi usalli mana aku tunaikanlah. Ada ni, adaun. Uaddi asal perkataan adaun, tunai. Saja aku tunaikan sembahyang zuhur. Ataupun usalli pada zuhri arba'a raka'atin. Mesti ada qasad, ta'arat, ta'yin. Qasad, ta'arat, ta'yin. Qasad sahaja aku. Kan? Ta'arat. Ta'arat ni qasad ni niatlah sahaja aku sembahyang zuhur. Kan? Ta'arat ni ta'yin ni menentukan. Ta'yin ni menentukan sembahyang apa? Zuhur, asar, maghrib. Kan? Ta'arat ni itu yang fardu. Fardu atau sunat, ta'arat. Tapi yang lain tu tak didatangkan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tak sebut arba'a raka'atin ke ataupun salasa raka'atin ke, lillahi ta'ala pun tak sebut, adaan pun tak sebut, macam mana ustaz? Boleh. Dalam kitab-kitab fiqh pun boleh sebut macam tu. Sebut lagi baik. Sebut lagi baik. Tak sebut pun tak apa, kerana dah ada 3, dah ada qasad, dah ada ta'arat dan tak ada ta'yin. 3 elemen tu dah ada. Lillahi ta'ala tersebut. Tak sebut tak apa. Memang kita sembahyang kerana Allah. Kalau kita sembahyang kerana berhala, sudah tentu sembahyang kita batal lah. Tak terima dia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Kemudian azan dah belum? Dan taklah niat itu hadir di hatimu ketika engkau takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Kan ibu jari ni kenalah di bawah. Ibu jari ni kena pada bawah cuping tu lah. Tu yang nak afdal lah. Yang afdal dia kena kat situ. Kan? Dia nanti di bawah kat situ. Dia sebut bawah tu. Baik. Dan kita niat ketika alif Allah itu sampai kepada Ra Akbar. Daripada alif Allah sampai Ra Akbar kita niat dalam sembahyang tadi. Saya jaga sembahyang zuhur. Ataupun saya sembahyang zuhur 4 rakaat. Kan? Ikut imam. Ataupun jadi imam ke. Kan? Tunai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu. Sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarimu terhurai. Tangan terbuka dan jari-jari terhurai menghadap kiblat. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpun jari-jarimu dan memisah-misahkan. Dan angkat kedua tanganmu sehingga kedua ibu jari membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, nampak?
angkat sehingga ibu jari itu membetulilah, tak semestinya menyentuh, tapi membetulilah. Mendekatlah macam tu. Membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan hujung jari-jarimu membetuli bahagian atas. Hujung jari bahagian atas, bahagian atas telinga, kan? Bahagian atas daripada kedua telingamu, dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Betulkan bertentanganlah. Betul tu bertentanganlah. Hazwa mankibaihi disebut. Hazwa mankibaihi, bertentangan dengan dua bahu. Kalau kita fiqh, taklah kita menghadap tapak tangan tu menghadap ke arah kiblat. Zaman sekarang ni macam-macam orang takbir, bersilat pun ada. Bersilat pun ada orang takbir kan. Kadang dia tak mengaji. Dia menghentam belasah jelah. So mengaji tak nak. Dah pandai tak payahlah mengaji. Nak macam mana? Itu yang kadang dia takbir tu mencincai-cincai belasah. Baik. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang disebutkan tadi, maka baru engkau bertakbir. Kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya, dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jangan tolakkan sebelah kiri ataupun sebelah turun kan, turun dengan baik, letak dengan tempat baiklah. Letak dengan baik, kan? Maknanya kita genggam macam nilah. Pergelangan tangan. Kan? Pergelangan tangan. Okey? Maknanya kemudian letakkan di antara dada dengan pusat. Dada dengan perut. Dan dada dengan perut. Itu yang paling baik, sempurnalah. Letak kat sini boleh tak Ustaz? Boleh je. Ada kaul juga menyatakan boleh letak kat sini, cendeng macam tu boleh. Kerana dia kata untuk menutup hati ni daripada godaan iblis, syaitan. Adalah kaul menyatakan boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan kena orang sudah. Kena konon nak ke kiri, lalas dah tersikut orang. Dah ambil side orang kan, marahlah orang. Macam tu. Baik, kalau tak nak ambil side orang, buat macam ni, side orang. Tak ada lah, so kita je lah. Baik. Baik, seterusnya. Dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan dan kiri. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka naklah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkan di bawah dadamu, dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkan di atas tangan yang kiri, dan buka jari-jarimu yang kanan. Buka jari-jarilah. Letakkan di bawah dada, Walaupun ada kaul menyatakan di atas dada, tapi kita dalam Syafi'i ini memang di bawah dada. Ada kaul menyatakan atas dada. Kan a'la sadri dia kata, di atas dia. Jadi bila kata atas dada, tu letak atas dada tu. Tapi kita mazhab Syafi'i ini bawah dada. Atas perut tu bawah dada. Itu mazhab Syafi'i lah. Baik, seterusnya. Dan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri. Meletakkannya membujuri hasta tangan yang kiri, dan pegang tanganmu yang kanan itu ke pergelangan tangan kiri, dan baca ilmu akan takbir. Meletakkannya, apa maksud membujuri? Membujuri, memegang tu. Membujuri, letakkan. Okey. Baik, seterusnya. Kemudian kita baca doa iftitah. Doa apa tuan-tuan? Iftitah. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah bukrata wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa itu bacalah. Doa yang popular, yang masyhur, yang biasa kita baca inilah doa dia.
Ini kalau kita kena baca apabila kita dalam keadaan muafiq. Kita kena baca bila keadaan kita muafiq. Kalau kita dalam keadaan masbuk, kita tak perlu baca sebab Fatihah itu lebih penting. Fatihah lebih penting. Tapi kalau kita merasakan waktu itu muasak tu waktu itu masih luas. Walaupun kita masbuk tapi kita rasakan waktu itu masih luas. Ada masa kita nak baca iftitah, bacalah. Tapi kalau kita rasa confirm Imam Hafiz ni memang dia baca memang laju. Sembayang dia memang mencanak-canak apa ya. Memang tak dan nak baca Fatihah, doa iftitah. Terus baca doa, baca Fatihah lah. Kenapa? Kerana itu waktu itu al-waqtu mudayyid dia kata. Mudayyad mana waktu sempit. Bila waktu sempit tak perlu baca doa iftitah apabila kita masbuk. Tapi kalau kita rasa waktu muasak, waktu masih luas, bacalah doa iftitah. Kerana situ pun ada pahala. Ulang itu kita baca Fatihah. Dan kita sempatlah rukuk bersama dengan imam. Kalau tak sempat rukuk imam, maka kita tertinggallah satu rakaat. Bila imam disalamkan, maka kita kena tambah satu rakaat lagi. Siapa yang tidak dapat sama dengan imam dalam rukuk, apabila dia masbuk, maka dia dikira orang yang tertinggal rakaat. Baik. Kemudian baca olehmu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seluruhnya bacalah surah Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Ada berapa tasdid Fatihah? 14 kan? 14 tak silap saya, 14 tasdid surah Fatihah. Dan berhati-hatilah membezakan antara huruf dot dengan huruf za, dan baca dalam bacaanmu dan katakanlah amin ketika baca surah Fatihah itu, dan janganlah engkau sambungkan kalimat amin dengan kalimat waladdallin. Jangan sambungkan. Kerana amin bukan termasuk dalam surah Fatihah. Tak masuk. Kan tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat daripada surah Fatihah. So mana kena baca dah. Kita dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dan jaringkanlah bacaanmu pada surah Fatihah dan surah yang mengikutinya, dan pada sembahyang subuh, maghrib dan isyak, dan pada rakaat yang permulaan kecuali bila engkau seorang yang makmum. Dan nyaringkan dengan kalimah amin. Habis. Cukup sampai situ dah. Nanti akan ada lagi sambung tu. Surah-surah mufassal, surah-surah ghairu mufassal, surah awsat mufassal pun ada nanti. Surah-surah yang panjang, surah-surah pendek. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi nujur. Cukup sekadar tu perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan dengan pengajian kita yang pertama, insya-Allah kita menaikkan semangat kita, insya-Allah. Itu saja. Ada pertanyaan tak? Masalah apa tadi? Pahala puasa. Kira-kira bila kita hisap tu, dan buat salah orang, mungkin orang akan dapat pahala kita weekend. Tapi pahala puasa ni dia tetap kekal dengan kita, orang tak boleh ambil. Kalau tengok dalam hadis tu, jadi kalau kita contohnya hadis muflis tu kan. Hadis muflis tu maknanya siapa orang muflis akhirat? Kan ada sahabat tanya dengan Nabi, siapa orang muflis? Nabi tanya dengan sahabat. Jadi sahabat tanya orang muflis itu orang yang la dirhama wala dinar. Orang tak ada dirham dan tak ada dinar, orang muflis. Maka Nabi kata bukan itu maksud orang muflis. Orang muflis itu ialah orang yang pada ketika hidup dalam dunia, kan? Jadi dia buat banyak benda yang tak elok lah. Tangan dia, kaki dia, mulut tak jaga dan sebagainya kan. Jadi pada akhirat besok kan,
maka di akhirat besok, maka segala keburukan yang dikenakan pada orang itu, maka dikenakan pada dia balik. Segala kebaikan yang kejahatan yang dikenakan pada orang itu, maka dikenakan pada diri dia balik. Dan segala keburukan orang itu kan akan dibagikan pada dia. Kebaikan yang dia ada pula dia bagi kat orang itu. Kebaikan yang ada. Disebut dalam tu kebaikan. Mana segala kebaikan yang dia buat diserahkan pada orang itu. Jadi kalau sebut kebaikan ni, jadi tak semestinya solat. Tak semestinya solat. Tapi ada juga riwayat menyatakan bahawa yang dimasukkan dengan kebaikan itu ibadah-ibadah wajib seperti solat. Solat. Jadi solat itu kan dibagi kebaikan solat itu kepada orang yang telah pun dia inaya tadilah. Tapi kalau seandainya ibadah-ibadah solat itu dah habis, macam mana? Maka diambillah ibadah-ibadah solat sunat yang lain. Ibadah yang wajib dah habis. Solat yang wajib dah habis, dah tak ada dah bagi ke orang itu. Kemudian tak cukup, ambil lagi, bagi lagi ke orang tu. Itulah orang dia kata orang muflis lah di akhirat. Jadi kat situ kita nampaklah bahawa maknanya benda tu umum. Boleh jadi solat sahaja dan boleh jadi kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan yang lain termasuk dah dalam puasa sekalipun. Cuma kalau kita lihat berkenaan kelebihan puasa pula, lain pula kelebihan puasa. Allah Ta'ala juga pernah sebut as-saum li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu bagi aku dan aku yang membalasnya. Jadi kat situ kita nampak bahawa puasa ni kan satu ganjaran yang hebat lah yang Allah Ta'ala sediakan pada kita, yang kita tak tahu berapa ganjaran pahala dia. Jadi kat situ kemungkinan besar jadi puasa tu tak diambil lah. Kerana ganjaran pahala dia besar. Yang kita tak dapat jangkakan berapa pahala sebenarnya. Tapi dengan syarat kita berpuasa itu lillahi ta'ala lah, kerana Allah. Tapi kalau kita puasa kerana manusia, habis juga. Kita berpuasa kerana manusia, habis tak ada? Habis juga pahala puasa tu. Kalau kita puasa kerana Allah, insya-Allah lah pahalanya kerana pahala besar lah. Kan? Jadi sebenarnya wallahu alam. Tak tahulah yang sebenarnya macam mana, kan? Dan Allah Ta'ala pun kan sebenarnya dia boleh ambil mana dia nak sebenarnya. Itu hak Allah. Mana saja yang dia nak ambil dari segi pahala-pahala puasa kita untuk kita bagi ke orang yang kita nak inaya, dia boleh buat apa je. Allah Ta'ala boleh buat je kalau dia nak buat. Tapi kalau dia tak nak buat, tak adalah. Mana dia ambil sembahyang saja bagi pada orang kita inaya itu. Mana puasa tetap kekal. Kerana apa tadi? Kerana nisbah puasa kan besar pahala dia bersih Allah Ta'ala. Tapi dengan niat puasa kerana Allah Ta'ala lah. Macam tu. Itu juga dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah haji ke, kan ibadah dalam konteks Islam ni kan banyak. Ibadah haji, kita bersedekah, kan, kita berjihad pada jalan Allah Ta'ala, kita membaca Quran. Habislah. Habis kalau macam tu, habislah Ustaz. Habis semua nak diambil hantar ke orang yang tak inaya tu. Jadi jawapan sebenarnya wallahu alam, kita tak dapat nak pastikan macam mana, tapi ada disebutkan bahawa amalan kebaikan tu akan ditarik, dibagi pada orang yang kita tak inaya itu. Sebabnya kita jangan seboleh-boleh, sebaik-baiknya jangan kita inaya ke orang. Takut nanti kita punya tu habis bagi ke orang. Wallahu alam. Itu sajalah. Ada soalan? Tak ada? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sariqa ma'al mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fataya alim nawilana qulubana biduni ma'rifataka wa tahlana qutu alifin.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.